untuk datang makan sekali kan. Menarik juga. Semua kasa bawa isteri. Mantap, tahniah. Ya, betul. Khairul lah tak ada. Khairul tak kahwin lagi. Ya, benar sekali. Tapi pada ketika ini kita akan melihatkan juga. Tak tahu kalau dia ada casting tak masa final. Kerana sebelum ni kat final dia tak cast sebab dia bersama dengan Geek or something. Dia nak fokus, ya betul-betul. Dia nak fokus. Betul-betul. Jadi pasti kalau kali ini dia akan casting ataupun tidak bersama dengan Encik Topcast. Ya, betul. Itu menyebabkan dia ada dekat sana tetapi... Oi, Sonics. Ya, menggantikan Audrey untuk waktu ni. Dia betul-betul fokus terus. Woish. Dia pakai gyro 700. Terus ke bawah dia punya tu. Nah, ini yang bestnya pasal telefon ni sebab dia membenarkan anda untuk ada earphone jack dan boleh charge dekat dua port berbeza lagi. Betul. So dekat sebelah tepi tu tangan tak perlu, kalau anda memerlukan device yang lain dia kena letak adapter. So adapter itu satu dia berat, satu dia tak begitu comfortable lah. Ya. Tapi pada ketika ni anda boleh lihat wire-wire charging mereka diletak di kawasan bawah. Ya, betul. Kurang orang kata apa, pergaduhan jari dan juga wayar. Ya, tapi itulah kadang-kadang aku ada tengok orang player jugalah, pro player main game lain, dia cakap apa benda ni charging dekat bawah screen apa benda semua. So tak biasa. Pakai je lah charger kat sebelah kiri kan. Benar. Atau di sebelah phone itu di tempat biasa mereka. Tapi di sini kita akan melihatkan permainan terakhir untuk Erangel. Bermula daripada utara kali ini. Benar sekali lagi Flight Path lebih kurang sama seperti game kita sebelum ini. Circle 2 kali menutup di kawasan area yang sama juga, region yang sama lah. Kali ni adakah ada apa-apa pertukaran? Sebab belum lagi yang menuju ke arah Gatka, Pochinki, Quarry punya permukaan. Dia belum lagi pergi Sonoska Military Base juga. Untuk hari ini, ya, kita akan lihatkan jika kalau ada perubahan pada ketika ini untuk perkara tersebut berlaku. Aku letak banyak perkataan filler. Tapi yang paling penting, apa yang kena berubah sebenarnya adalah Sam9 sedikit. Sebab 2 kali mereka turun dekat kawasan prison itu, 2 kali juga Kenny dikesan oleh Rosemary. Kali ini rasanya mungkin dia kena meletakkan Kenny di tempat yang lain. Mungkin sebab kali pertama dia letak tu dia tidak dijatuhkan, jadi dia tidak kisah sangat. Apa yang second time tu memang perkara yang boleh dielakkan lah. Walau bagaimanapun tidak nampak Sam9 nak turun ke mana, nampak kelibat warna dia. Adakah dia akan turun dekat SPM itu hasil. Yudo tu macam nak turun dekat Milta Power ataupun di kawasan yang lain, kurang pasti. Yang pastinya kita nampak Geek Fam akan menuju ke tempat mungkin di Ferry Pier, tetapi bulatan akan menunjukkan Sam9 berada di tengah-tengah. Jadi mereka ada satu advantage yang besar pada waktu ini, iaitu tidak perlu bergerak. Benar, dan mereka kena hati-hati satu benda je lah, yang situasi Rosemary dan juga Kenny tersebut. Mereka punya tempat looting tu macam bertindih. Ya. Pada ketika ini 2 game betul-betul kita lihatkan perkara tersebut. Harap-harap kali ini tidak akan bertindih maupun perlawanan awal yang melakukan kalau yang terkorbannya Rosemary bagus lah sebab AE pun area situ kan. Ya, betul. Morman ada Fizz Clan. Pick Me, satu pasukan Indonesia yang cukup kuat pada minggu pertama. Minggu ini tidak begitu menyerlah. Vexi. Tapi jika anda peminat tim-tim daripada Malaysia, jangan risau. Setiap kali kami casting pasti ada satu tim Malaysia yang chicken dinner. Sonic Imam dan Didonic baru masuk. Sudah pun berjaya mendapatkan satu knockdown, satu kill di sini. Dia akan menggunakan satu selapang patah. Mendapatkan mata penyingkiran tersebut. So mungkin melalui mereka chicken dinner itu akan berlaku. Tapi kalau berlaku chicken dinner, kami tak akan upload video kerana kaki saya sakit. Tak berdiri langsung tu dia hari ni, Cik. Malang lah. Tapi kaki sakit disebabkan melakukan senaman. Cukup gagah perkasa dekat situ. Baru boleh menjadi macho seperti Encik DMA. Tak, kita hanya buat benda ni sebelum tournament offline. Kan? Betul, aku lupa dengan diet. Jay akan diet, saya pula akan mula untuk workout sikit lah supaya kami nampak tegap dan kacak. Semasa grand final. Kena start esok. Oh, kau belum start? Belum start lagi. Itulah lambat ni, nak kena... Seminggu je, Cik? Itulah seminggu. Berapa kilo boleh turun dalam masa seminggu. Tapi itulah. So, susah sikit lah aku nak menipu orang kan. Selalunya aku akan membuat satu
Bila orang cakap, oh kau dekat kamera nampak gemuk, tapi bila dekat offline nampak ni pula sebenarnya. Sebelum sebulan sebelum event tu, kita diet sedayat-dayatnya, makan sehari sekali, buka puasa. Memang dah puasa sebelum puasa sekalipun. Atau dia workout sikit. Tapi kali ni tak cukup masa lah. Jadi malang untuk anda. Malang untuk saya lah sebenarnya. Ya, saya terpaksa lah sebab dekat situ lah satu waktu di mana saya boleh berjumpa dengan awet. So, mana-mana gadis single boleh bergambar. Ya. Boleh pass name card pada saya. PMPL sebelum ini, PMSL sebelum ni, saya dapat lebih kurang 36 name card. Oh, wow. Tetapi saya tertinggal langgaran. Alah. So, malang daripada 36. Dia orang ingat dia orang kena reject. Sebenarnya tidak. Saya seorang loser. MRPX, itu yang dia cakap kalau DMA lah. Sedih lah DMA kutuk-kutuk macam ni. Apa masalah kau? Kan, apa ni? Lamba je dia panggil aku loser je. Yoru. Dia tak cakap loser. Dia cakap kalau kau tak pegang phone macam ni, kau bocah. Wow. Habis. Aku loser, bocah lagi. Aduh. Apa lagi? Tak macho lagi. Tak macho, tak cool. Tony K seorang yang cool lah. Kalau kita lihat kan, seorang yang menerima reality juga. Kerana pada season PMSL yang pertama, dia menyatakan bahawa dia berdegil untuk menggunakan DBS. Tetapi setelah realitinya adalah ketika close quarter combat lebih mudah menggunakan DBS, kenapa tidak ikut sahaja. STX menggunakan, aku suka bunyi bila orang jalan atas kontena ni. Itulah, realistik. Ting 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 ting. SOAS. SOAS. Tapi itu memang sangat-sangat penting lah. Kalau dulu tak penting sangat masa zaman PMCO dulu kan. Sebab dulu ada audio apa? Visualizer. Audio visualizer. Sekarang benda tu dah diharamkan dalam game untuk tournament. Jadi untuk mengetahui tepat di mana orang tembakan seperti Damroot ini sangat-sangat penting. Dan mereka kena tahu daripada mana arah bunyi itu secara fizikal menggunakan telinga mereka untuk mengetahui di manakah kedudukan musuh. Hampir-hampir mendapatkan knockdown sebenarnya. Ya. Sedikit saja tersasar daripada seorang Damroot. Dia cakap daripada Sabah, one of the most decorated player dalam PMPL history kita juga. Ya, betul. Rasanya dia ada dalam tangan dia 4 piala Minimum lah. Minimum 4 piala dia dalam tangan. Sama ada PMSL ke yang menang hari tu dekat Battle Arena tu ke. Ya. One of the most decorated lah pada ketika ini. Betul. 2 kali Malaysia juara, itu confirm. 1 kali PMGC League menjadi nombor 1. 2 kali je ke dia menang? Rasanya macam 2 kali minimum lah. Satunya dia masih lagi dalam format PMPL kan? PMPL MYSG mungkin. Season 4 dia menang. And then season ada Yuhai dia menang. Season tak ada Yuhai dia menang. Dia menang 3 kali. 3 kali? 3 kali. Ya, betul. Lepas tu baru jatuh ke DBD untuk PMPL MY tu lah. Yep. Di sini lah Bilbo Baggins. Ya. Shopper. Share lah pasuk Prime. Dan Shopper pada waktu ini aku dah tengok dah cerita Godzilla tu. Monarch. Kau tak berminat? Tak berminat. Tapi aku menunggu untuk hujung minggu ni lah cerita Godzilla baru tu. Ya. Salah satu collaboration pernah berlaku bersama PUBG Mobile. Benar. Sebab itu kadang-kadang bila anda tengok player, ada Godzilla dan juga King Kong mengikut mereka. Sebab itu adalah collab guys. So kami kena promote juga. Walaupun set lama lah. Movie baru kan. Jangan lupa untuk tengok 29 tidak silap. Dan movie itu juga keluar dalam IMAX. Ya. So kalau anda perlu balik tengok movie dalam IMAX, boleh pergi tengok lah dalam IMAX. Dia mahal sikit tapi berbaloi. Berbaloi untuk tengok cerita yang orang kata high-end production lah untuk seperti Godzilla yang memang betul-betul mementingkan effects. Special effect dan sebagainya. Kadang-kadang kau tengok cerita-cerita ni, semua ada tengok beberapa kali repeat kan. Aku fikir macam kalau dia remove saja semua human punya scene, aku rasa movie tu lagi best. Kan? Setuju juga. Jumper Rudin. Malang untuk jumper, dia tak boleh pakai bag dia. Bag mata tu. Ini walaupun bagaimanapun mereka berada di dalam bulatan, jadi tidak... Oh, wow. Pusat circle. Premium untuk U2O2.
Harapnya berjaya digunakan dengan baik, dicapitalize dengan baik kedudukan ini untuk U22. Kerana pada minggu lepas mereka dapat chicken tapi dah terlalu last minute untuk mereka masuk ke 10 Sunday. Kalau dia dapat mulakan dengan awal, mungkin momentum tu akan membawakan U22 ke dalam 10 Sunday lah. Harapnya berlaku. Sam9. Tapi waktu ni memang tak ada pasukan Malaysia yang perform lah. Boleh dikatakan dengan selesa dekat sini. Bukan saja tidak ada dalam top 8, tapi top 10 pun belum ada satu pun pasukan Malaysia. 3 game dah dimainkan. Tapi poin masih lagi dekat-dekat untuk pengajaran itu dilakukan. Pada waktu ini aku lebih takut dengan Geek. Ya. Yeah. Sebenarnya. Oh ya. Yeah. Untuk U22 dan juga PA, even Todak, permintaan terlalu besar. Ya. Yeah. First dia kena lepas pergi Sunday. Ya. Yeah. Dekat Sunday dia kena dapat 50 mata. Ya. Yeah. Baru dia boleh qualify sebab dia terlepas 2 kali kan Ya, yeah, Sunday. Permintaan besar. Boleh berlaku, ya. Tapi permintaan besar. Bagi Sam9 dan juga satu lagi tim, tapi kepada waktu ini dilihatkan pergaduhan tengah berlaku antara Talon dan juga U22. Reza akan dijatuhkan oleh Redface atau api-api Academy. Redface mencari player yang kedua juga pada waktu ini. 2 orang masih lagi berdiri. Untuk Talon bertukar pada shotgun, berjaya dapat satu, cuba membunuh secara langsung. Gila lah Redface. Wow, Redface. Redface akan dijatuhkan tapi akan tinggalkan satu saja player untuk U22. Redface betul-betul, bila dia on fire, bila dia mengganas, dia betul-betul garang. Habis nyawanya juga sedikit rendah sekali ni. Menerima sedikit kecederaan. 1v1 situation. Grenade tangan akan dimasak di baling. Dia boleh melakukan penyelamatan ke atas Razer pada waktu ini. Tapi grenade juga akan dimalai oleh Lin X ke arah hadapan. Nampaknya akan bergerak. Okey, dia akan pergi selamatkan rakannya yang knockdown itu. Kedua-duanya akan dapatkan 2 mata penyingkiran. Kedua-duanya akan ada 2 orang player. Oh ya, membuatkan aku rasa macam tak nak cakap langsung dah pasal pasukan Malaysia ni. Tapi itulah, biasanya kalau mereka dilanggar awal, U22 ada peluang yang baik juga. Kali ni malang dia terjumpa dengan Redface tu. Tu lah, Redface pula. Redface memang pemusnah player Malaysia. Kita melihatkan mereka, dia secara spesifik boleh lawan dengan 3 orang dengan satu bom. Kali ni dia lawan 3 orang juga dapat jatuhkan. Dan meninggalkan Misery dan Lin X sahaja waktu ni. Tapi mereka akan back off daripada kawasan tersebut lah. Keduanya masih lagi di tengah-tengah circle. Tapi kesambung balik cerita tadi, bagi Sam9 dan juga Yal, mereka di kedudukan yang sangat selesa untuk terus ke final. Dia lebih kepada berapa banyak bonus point yang kita boleh kumpulkan untuk grand final. Untuk Sam9, kalau dia naik satu lagi anak tangga, dia akan dapat full point 30. Starting point untuk grand final kita di Tropicana nanti. Geek wajib lepas. Betul. Dia wajib lepas supaya dia ada peluang untuk bermain di grand final. Kalau dia tak lepas kali ini, sukar je, kena berputih mata. Ya betul. Memang Geek Fam dia punya permintaan sangat-sangat besar juga sebenarnya. First kali dia kena lepas ke dalam Super Sunday ni. Kalau Sam9 tak lepas ataupun Euro Lions tak lepas, dia masih ada peluang yang agak besar sebab kita tahu pertukaran tim-tim yang boleh pergi masuk ke dalam, biasanya dia akan mungkin 2 tim. Orang kata tim yang outsider yang tiba-tiba masuk. Tetapi sukarlah untuk mengumpul markah untuk mereka ini. Tetapi untuk pasukan Geek Fam, sebabkan markah dia minimum dalam top 16 tu, tim yang nombor 17, 18 ataupun yang akan berlaku mungkin 19 dan sebagainya, dia masuk saja, peluang dia untuk pecut Geek Fam tu sangat tinggi. Ya, benar. Banyak benda kena fikirkan. Of course kita mahu semaksimal-maksimal wakil Malaysia di Grand Finals. Di Gen Force akan ditunjukkan kepada anda. M4 di dalam tangan Bigatron sekarang ini 22 mata, bermain seperti ISC mereka cakap. Tapi fokuskan elimination point berbandingkan dengan placement point bagi mereka. Ya benar. PMSL yang lepas wakil Malaysia berapa? 3 juga ya. Euro Lions, Sam9 kedua je. Geek ada? Geek ada. Geek ada. Ya, Geek ada. So, ya mungkin akan buat siaran ulangan je lah 3 ni lagi. Tapi boleh menjadi 2, itu yang masalahnya. Ya. Boleh menjadi 2 saja wakil. Tapi bukan satu situasi yang janggal sangat aku rasa. Sebab kita, tak juga. Masa Team Secret menang 2 je ke 3? Dengan Yudo Gang. Yudo Gang masa tu ada 4 rival. 4 rival. Ya, ada 4 rival. Oh ya, 4 rivals ada. Masa Yudo Gang menang 2 juga. Masa Yudo Gang menang
Team Secret confirm ada. Secret ada. Aku rasa ada 3 juga kan. Satu auto qualify. Daripada setiap negara satu auto qualify. So maksud tu TS yang auto qualify. So Yudu Gang pun auto qualify juga. Ya. Yeah. Cuma nombor 1 tu akan confirm pergi ke lepas C terus. Ya, betul. PMWL. Malang PA. Kau tak ingat lah je. Siapa nombor 3 waktu tu? Tak pasti kalau lepas ke tak. Ya, rasa macam 2 je kot lepas. Aku tak ingat lah. Tapi tak apa. Masa tu kita BTR error. BTR error lepas. Ya, betul. BTR error lepas. Sebab aku ingat Boyka tengah bergaduh. Semua orang bergaduh. Yep, masa tu ada Vigendi. So ada peluang dia agak tinggi juga. Tapi dekat sini kita melihatkan Sam9 berada di tengah-tengah. Milta menjadi tempat pertemuan player-player ini dan mereka masih lagi akan di kawasan tengah. Menariklah akhirnya circle ni ada juga creativity sikit. Instead of pergi tempat yang sama over and over again. Kali ni Milta menjadi pilihan. Bulatan dia pergi ke sini Roy. Tapi pada waktu sama je, kau rasa kau patut dah mula check pasal hard shift ni ke tak, sebab circle dah mula lain. Bukan lagi circle pulau. So kita tak tahu bila tiba-tiba diorang nak tukar server. Kalau memang server sudah pun ditukar, mungkin cara hard shift yang biasa tu akan berubah pada normal. Circle normal, masukkan trap untuk vampire kan. Itu selalunya yang berlaku. So itu pun kena lihat. Dan itu akan jadi map yang kuat untuk D-Xavier juga. Tapi sekarang ni tak nampak macam D-Xavier tengah perform ya. Circle macam ini adalah circle D-Xavier, circle vampire. Betul, circle yang normal, circle yang lebih kepada tempat-tempat yang kolokal, lebih mudah dimenangi oleh vampire dan juga D-Xavier. Tapi mungkin mereka sukar, masih belum tahu lagi adakah benda ini akan mendatangkan stability. Tapi untuk PA tidak ada stability untuk mereka. Kebarangkalian untuk mereka masuk ke dalam muka pertama dalam game ini sangat-sangat kurang. Tidak mustahil, tetapi sukar. Tinggal Jim, salah satunya player daripada PA dekat dengan mereka adalah BTR. MRPX juga telah menggunakan langkah. Kedudukan paling selamat sekarang ini dipegang oleh Sam9 mungkin kerana mereka tidak dilihat seperti diganggu oleh mana-mana pasukan. Geek Fam ada 2 mata penyingkiran dalam tangan. Mereka dalam circle tapi bukan tempat yang terlalu selesa. Ada kebarangkalian shifting akan berlaku. PA sudah pun rata, Pygmy pun sudah pun rata mungkin. Ya, benar, di tempat yang ke-14. Kali ini game agak laju juga. Circle keempat tinggal 46 orang saja. Ya, pergaduhan banyak berlaku ketika rotation dan cop rumah. Pada ketika ini meta pergi cari rumah, lepak dulu menjadi meta sekarang ini. Dan kemudiannya perlawanan antara compound dan compound yang berlaku. Of course di Milta itu yang kau mau lakukan juga kerana terlalu banyak compound yang boleh diguna pakai. Dan rasanya selepas game Yasnaya tadi, mungkin orang kata apa, muscle memory kan. Ya, pergi compound sedap juga, jom kita main dalam compound. Mungkin rasa selamat. Dan benda itu mungkin dibawa ke dalam angle kita yang seterusnya. Ya, dan mereka juga akan menghabiskan masa banyak dalam compound juga untuk mengutip banyak utility. Sebab nak bergerak daripada compound ke compound itu memerlukan smoke yang banyak. Dan kita boleh lihatkan kat sini 7 smoke untuk satu orang daripada FaZe Clan. Zerxia dekat dengan FaZe Clan tapi mereka belum lagi memulakan langkah untuk masuk ke dalam rumah sebelah dia. Kan tetapi inilah perlawanan yang sukar nak dijangkakan sebab banyak kali kalau circle ni dia akan shift ke sini tapi Vampire jatuh dengan member sendiri. 2 orang dah. Tinggal 2 je berdiri untuk Vampire. Cakap je tadi. Ya, biasanya kalau dekat Milta ni dia akan pergi ke tempat FaZe Clan ni. Sebab itu FaZe Clan duduk kat sini dan dia menguasai tempat ni awal-awal. Sebab mereka menjangkakan mungkin ada hard shift yang akan pergi ke bahagian kiri. Aku tak salahkan mereka kalau mereka rasakan macam tu lah. Nah, aku akan bersetuju kerana Vintores antara player yang paling banyak sekali main tournament juga. Kita tak tahu ni ialah game ke berapa ribu. Oh ya, official tournament untuk seorang Vintores. Vintores bermain daripada sebelum PMCO lagi. Memang paling veteran sebenarnya dia dekat sini. So kalau dia dapat menjangkakan circle ini pergi tempat dia pun tak begitu mengejutkan. Dan ia menunjukkan bahawa adakah pergi ke tengah? Kalau ke tengah lebih kepada STX. Okey. Selapan berlaku kepada FaZe Clan, maka BTR tempat mereka yang paling ultra premium sekali. Bukan itu saja, malah mereka mendapatkan kedua-dua tempat di atas dan di bawah jalan raya. So, diorang punya rotation tu mungkin senang sikit. Sam9 juga berjaya dapatkan 2 mata penyingkiran dalam proses mereka nak bergerak masuk dalam circle selamat. Mereka tidak ada circle. Tapi rasanya ini lebih advantageous untuk mereka untuk dapatkan 2 mata penyingkiran. Jadikannya 3. MRPX akan hilang 3 mata penyingkiran walaupun dalam circle. Ini adalah benda yang cukup cantik macam bunga. Yuhai mendapatkan satu lagi. Yoru kali ini akan di knockdown. Last guy
Kalau dapat 5 poin, terus masuk poket. Oh yes, untuk Sam9. Dekat situasi ni kan, baru kau fikir macam apa yang dicakap oleh Zaxi ataupun Laxi tadi itu betul. Ya. Yeah. Kau dapat 5 mata penyingkiran sebab kau tak masuk circle. Dan 5 mata penyingkiran itu seperti dia dapat top 3 sudah daripada placement point. So kalau diberikan peluang kau nak sampai top 3 ke dapat 5 mata penyingkiran semasa kau dalam top 13, aku rasa semua orang akan pilih. Aku lebih rela ambil 5 markah sekarang. 5 markah sekarang. Kalau aku sempat masuk dalam circle, somehow aku mati 3 orang, 1 orang tu masih boleh dapatkan placement 3 mata tersebut. Itu nampak banyak kali 1 orang hidup lama kan. Ya memang betul. Tapi Face Clan dia akan melakukan perkara yang dikatakan oleh Zaxi tadi. Tangan Lamborghini sudah pemegang satu grenade tangan. Dia akan memanggil rakannya untuk masuk ke dalam sedikit, tetapi nyawa dia pun sudah pun kurang. Backup dari belakang tidak boleh pergi ke depan sebab itu akan menyebabkan mereka diserang oleh STX. Para Jin terpaksa menerima hakikat bahawa rakan-rakan di depan itu akan diratakan begitu saja. Dan di Xavier akan tinggal hanya 2 orang saja, iaitu Chua dan para Jin. Diturunkan semula Chua tapi tidak akan menjadi pada ketika ini. Mereka cakap mereka nak improve mereka punya communication untuk liga kali ini. Tapi Vampire sekarang ini juga dalam kedudukan sukar sebiji macam DJ cakap circle tadi. Kalau server dah tukar, itulah server yang bagus untuk mereka. Tapi setakat ini nampak kedua-duanya tengah suffer. Oh, Sam9 pelanggan beramai-ramai ke rumah siapa dia pergi? Siapa yang tembak dia? Geek Fam yang menembak mereka. Tetapi tidak menjatuhkan lagi. Belum lagi satu sudah pun dijatuhkan, Kenny. Tetapi tidak akan menjadi mangsa secara segera. Mereka masih lagi boleh makan, tapi Kenny akan ditamatkan riwayat begitu saja dengan Deb juga baru saja dijatuhkan. Geek Fam betul-betul melakukan langkah proaktif. Dan nyawa Sam9 sebegitu kecil sekali nyawa mereka. Geek Fam akan meneruskan agenda mereka untuk meratakan Sam9. Nampak gayanya mereka akan stalemate sebentar. Mereka akan buat kejahatan senjata. Satu persetujuan telah pun dicapai dan meninggalkan Sam9 dengan 3 player sahaja. Tetapi Geek Fam pun ada 3 player sahaja. Kedua-duanya sekarang dengan 3 orang player. Cantik kedudukan yang mereka pegang. Bagi Geek Fam dan juga Sam9, dua-dua ada dalam circle, dua-dua boleh tengok kiri dan kanan. Pada ketika ini yang kawasan high ground dipegang oleh Geek. Geek ada advantage sedikit ke salah sebab mereka ada kawasan high ground di dalam rumah tersebut. Tapi dengan 33 orang hidup, rasanya compound mereka pegang ni, kalau circle pergi lagi, placement point minimum 1 untuk kedua-duanya. Oh ya, memang betul. Lagi-lagi kedudukan mereka ni agak ke tengah juga. Tidak sebegitu di hujung. Tetapi untuk di Xavier, ini merupakan tempat yang memalang sedikit kerana Face dia tidak mendapat apa-apa bangkangan daripada kiri dan kanan mereka sebab mereka dekat hujung circle. Tiada orang yang boleh menembak mereka. Jadi di Xavier tidak ada bantuan, tak boleh mengharapkan bantuan daripada mana-mana pasukan yang lain. Bulatan memang sangat relevan, sangat bijak diambil oleh BTR. Tapi itu juga akan spill over kepada Sam9 dan juga Geek Fam masih mendapatkan bulatan. Sekarang ni kita lihatkan circle ditunjukkan anda naik ke atas sedikit. Dab berjaya dapatkan snipe. Geek 2 player dalam keadaan knockdown pada ketika ini dijatuhkan oleh Sam9, tapi Aizen berjaya dapatkan Yuhai terlebih dahulu. Cuba untuk membunuh secara langsung tapi rasanya dia tak sempat. Dia yang akan dikeluarkan. Geek Fam dikeluarkan tangga 11, 4 mata untuk mereka. Sam9 sudah pun ada 5 mata penyingkiran yang di knockdown oleh Aizen, akan dibangunkan semula. Tapi Zerzia akan mengambil kompon yang diduduki tadi oleh Sam9. Dan tampaknya knockdown berjaya diambil oleh Loyu. Cantik! Gila lah! Loyu! Berjaya untuk dapatkan 2. Tempang 2 orang sebenarnya untuk Zerzia. Dan dia akan memberikan peluang untuk Sam9 tambah lagi mata penyingkiran. Again, mereka dalam kedudukan mereka ada kawasan high ground untuk melihat Zerzia bergerak. Ya, betul tu. Mereka membuat apa benda yang dilakukan oleh Geek Fam tadi. Tapi YO2 akan diratakan untuk waktu ini. Dikeluarkan oleh AE. Tapi Zerzia tak boleh nak meneruskan agenda mereka nak masuk ke dalam circle dengan sebegitu mudah kerana mereka tinggal 2 orang saja, 3 elimination point, dan mereka juga kena mengambil kisah pasukan di Infinity yang berada di sebelah mereka tak boleh nak fokus kepada Sam9 100%, dan Sam9 pula sudah menyelamatkan Loyu dan juga rakan-rakan yang lain dengan 7 elimination point untuk Sam9. Satu kenaikan yang sebegitu mendadak untuk Sam9. Untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner, mereka perlu untuk membangkang apa yang dilakukan oleh AE dan juga BTR. Tetapi itu bukan benda yang mereka kena fikirkan sekarang. Ya, masih lagi ada masa sebenarnya. Dominating sekarang untuk BTR Face Clan. Mencari satu lagi squad. Kali ini mereka mencari Infinity. Mereka akan berjaya untuk meratakan Infinity. 4 mata tapi tembakan menuju ke arah mereka. Smoke tak ada baling pun. Sedikit bahaya. Sekarang dibaling grenade. Sebenarnya satu lagi butir sudah pun sampai, tapi rakannya itu berjaya untuk dibangunkan semula. So sekarang ni masa untuk cocok first aid kit terlebih dahulu. Tapi pada waktu ini je aku rasa yang betul-betul akan sangat-sangat sedih adalah Geek. Mereka ada peluang tadi untuk lawan 3 lawan 1 dengan Sam9, tapi decide untuk tak apa, tetap perlu terburu-buru. Instead Sam9 reset balik, masuk compound dia, ratakan dia begitu sahaja.
Dan compound mereka pula diambil oleh Zerzia. Yep. So yang untung besar dekat sini adalah Sam9 dan juga Zerzia. Yang rugi hilang semua. Sampai negatif lagi adalah Geek. Memang sangat-sangat negatif perkara yang berlaku ini. Dan tapi itulah, Zerzia pun terkorban, terkubur. Harapan mereka menyebabkan tiada wakil Zerzia di dalam game ini untuk waktu ini. STX masih lagi ada 2 player sahaja, tapi kebarangkalian pasukan Indonesia akan merajai winner-winner chicken dinner di tempat ini adalah sangat-sangat tinggi. Dengan BTR 4 player, AE pun 4 player. BTR, pendekatan yang mereka ambil, walaupun tidak seperti apa yang dikatakan lah, dia dikatanya nak langgar orang, tapi dia dekat tengah-tengah, apa-apa dia langgar orang. Ya, benar sekali. Boleh chill tu. Kali ni dia tak perlu fikirkan sangat pasal interview tersebut. Perlu fikirkan pada game sahaja dan dia akan mendapatkan Rosemary daripada tempat yang dia pegang. Circle ditunjukkan kepada anda. Kalau tarik ke atas, Talon ada circle. Walaupun dia bermain satu orang di situ. Nampak satu putih, punya grey. Wow. Sam9 dapat circle. Nampaknya kita punya chicken dinner tu akan dapat sekarang ni je. Ya, boleh berlaku dekat situ. Tapi kena difikirkan juga oleh Sam9 sebab mereka melakukan splitting. Jadi tidak ada 3 orang dalam satu compound. 2-1 splitting yang dilakukan oleh Sam9. Ada menyatakan ini adalah splitting yang maut, tapi mungkin ini akan mendatangkan kebaikan untuk mereka dan kemudaratan untuk pasukan yang lain. Tapi yang paling penting sekarang ini, dua-dua pasukan Indonesia ini terpaksa bertarung sesama sendiri. Kerana AE nak kena lalu masuk dalam circle, kena lalu dengan Bigetron The Aliens. Saksi. Dan juga AE, satu berjaya untuk dijatuhkan oleh grenade tangan Genforce, tapi daripada kawasan atas. Zaksi dapat satu tapi di knockdown semula oleh tim yang berlainan. Sekarang ini dia lihatkan Laksi. Kena selamatkan keadaan. Tembakan daripada DBS si Laksi ini memang terlalu padu. Ini jejaka yang selalu gunakan K98K. Tapi sekarang dengan DBS pun sangat-sangat kuat. Rosemary dicari dengan satu grenade tangan. Of course tidak akan kena target benda itu. Tapi Sam9 sudah pun dapatkan satu lagi mata penyingkiran untuk diri mereka. 9 sekarang ini. Satu lagi mata penyingkiran dan mereka macam sudah pun chicken dinner. Mata penyingkiran placement juga sudah naik kepada 2. Betul. 9 mata penyingkiran. Vintores juga diratakan. 10 mata sudah untuk Sam9. Tidak termasuk dengan placement point mereka. Kebarangkalian mereka menjadi pemenang winner chicken dinner juga. Mereka yang kedua tertinggi sekarang ini dengan hilangnya AE daripada game ini. Dan BTR menjadi salah satunya pencabar mereka yang terkuat dengan 4 orang. Yang lain-lain tinggal 1 untuk Talon, 1 untuk Face Clan, 2 sahaja untuk STX. Sam9, peluang mereka winner chicken dinner mungkin 40%. Ya, benar sekali. BTR sahaja yang perlu difikirkan pada ketika ini. Kalau circle tarik ke atas, BTR yang kena bergerak. Perkarakan mereka ada beberapa compound yang boleh aid mereka punya pergerakan ke depan. So itu akan menjadi satu chicken dinner yang perlu dilawan betul-betul dekat close quarter combat. Tapi Kenny masih lagi hidup. Yuhai masih lagi hidup. Kita tahu mereka punya permainan grenade tersebut. Grenade pula. DBS. Ya, betul. Depan muka boleh pecah kepala. Link X minum air terlebih dahulu. Talon sampai ke circle-circle akhir dengan top 5. Pada ketika ini, 5 tim berbaki. BTR kena gerak. Ya, BTR kena gerak. Dan Sam9 masih ada circle. Dia dapat circle yang terakhir. Mereka tidak perlu bergerak masuk ke dalam circle ke-8. Ini satu benda yang besar, tetapi kedudukan paling premium adalah pasukan STX yang ada 2 player. Kita tidak boleh memperkecilkan dan tidak ada orang akan memperkecilkan. Walaupun mereka ada 2 orang, tapi mereka ada prime. Kedudukan perdana paling utama sekali di dalam bulatan ini. Ya, tapi mereka akan melihat ke arah Talon. Dia rasakan mungkin kat situ ada lebih daripada 1 orang mungkin. Utility dia guna pakai ke arah beliau. Hampir dapat knockdown tapi tak cukup. Sekali lagi akan dibaling. Balingan jarak jauh, tidak dimasak dengan begitu lama di kawasan smoke tersebut. Tapi member dekat belakang jerami, badan akan dilihat. Genforce menembak Lynx. Zona menutup dalam satu saat. Lynx kena fikir sesuatu cepat-cepat. Either dia mati dengan Genforce ataupun dia mati dengan STX. Yap, Jikit menunggu je untuk menembak juga di situ. Ke mati dengan zona. Jadi damn root kah? Ya, boleh jadi juga. Tapi nampak ada sedikit resilience atau kedegilan daripada player Talon tersebut. Dia menaikkan nyawa dia. Masih lagi meletakkan harapan yang tinggi. Mungkin nak tunggu 1 orang terkeluar. Tetapi dia lah menjadi orang yang terkeluar tersebut. Top 4 untuk waktu ini. Sam9 3 orang, BTR 4 orang. Ini 2 calon yang paling berkemungkinan. Tetapi Onzen boleh menjadi api dalam sekam kepada pasukan BTR. Onzen? Mana Onzen? Onzen ke? Onzen? J ada Onzen lah J. Ya, Onzen. Api dalam sekam, guntingan lipatan, rambut dalam tepung.
Yo. Letupan berlaku dekat sini. Onzen boleh mengurangkan at least satu player daripada BTR. Dan itu akan membuka peluang bagi Sam9. Sam9 tidak dikacau langsung. Jikit juga sekarang ni melihat ke arah BTR. Pergerakan BTR masuk dalam circle paling sukar sekali. Onzen sekarang akan ditekan juga oleh Dap. Loyu akan mendapatkan Dap. Dap pula mendapatkan Onzen. Dan itu akan memberi mata yang ke-11 penyingkiran bagi Sam9. Yuhai, Dap dan juga Loyu akan bergerak sedikit demi sedikit ke hadapan. Yuhai ada shotgun, ada M4. Lapar. M4 dan MG3. Bahaya. Tapi Sam9 kalau mereka menang, winner-winner chicken dinner kat sini, inilah winner-winner chicken dinner paling mewah untuk hari ini sebab mereka ada 11 mata penyingkiran. Hari ini paling tinggi 22 markah. Kalau mereka dapat ratakan dekat sini, 6 orang mereka akan mendapatkan 27 markah. Dan kita akan terus ada satu tim Malaysia di hadapan di muka surat yang pertama. Soas masa grenade. Keadaan sukar sebenarnya bagi Sam9. Letupan berlaku. Cantik macam bunga lah. Tak kena satu titik pun damage. Oh yes. Dan ini akan menyebabkan pergerakan Sam9 masuk hadapan akan jadi mudah. Mereka akan settlekan STX terlebih dahulu. Soas masa grenade. Dap nyawanya sedikit rendah dalam alam bilik. Alamak. Satu jatuh. Yang kedua Yuhai masih lagi ada. First aid kit akan dicocok di sekitar nyawa cuba dinaikkan. Satu lagi grenade dia baling ke arah depan. Tidak, itu smoke. Soas menunggu waktu untuk menyerang. Tidak ada apa-apa senapan shotgun yang boleh digunakan pakai. BTR juga sekarang ni mendekatkan diri. 2 lawan 4. Sam9 kena bertahan saja di sini. Dap bertukar kawasan. Di tingkat 2 ada Soas. BTR mendekatkan diri. 4 orang ini sekarang akan ditekan dengan grenade tangan juga. Kalau kena 2 orang kat sini, BTR jadi 2 pun sedap juga. Oh ya. David Genforce. Lapar. MG3 sudah pun dibuka. Turiap. Soas dijatuhkan terlebih dahulu. Soas dibunuh secara langsung oleh Dap. Jikit juga jatuh. Sam9 top 2. 4 lawan 2 sekarang ini. Kena clutch. Come on, Yuhai boy. Dia ada DBS di dalam tangan. Tetapi nyawa belum lagi dinaikkan sebenarnya dekat situ. Tapi Dap akan knockdown Genforce terlebih dahulu. Cuba naik ke atas beramai-ramai. Tapi awak melawan dengan Yuhai. Yuhai akan dijatuhkan. Winner chicken dinner. Bigatron, Red Aliens. Tapi markah yang mewah masih lagi dikutip oleh Sam9. Betul. Masih lagi game yang sangat-sangat baik untuk mereka. 12 mata penyingkiran minimum untuk pasukan Sam9. Winner chicken dinner walaupun untuk BTR. Mereka 10 markah daripada placement point. Mereka punya elimination point pun agak tinggi juga. Jadi kenaikan BTR ke nombor 1 itu semakin pasti. Tetapi Sam9 masuk ke dalam top 8 itu pun nampak sangat-sangat cerah. Ya, benar sekali. Kalau poin Sam9 lagi tinggi daripada BTR, maknanya kita macam chicken dinner lagi juga kan. Tapi kat sini mereka akan berjaya mendapatkan 11 mata penyingkiran winner chicken dinner. Sam9 rasanya dah dapat 13. Ya, 13 atau 12 lah. So tak boleh lah. Oh ya, tak boleh juga kan? Tak boleh lah sebab orang ni dah 20 lebih dah. 21. Untuk boleh lah, ada 4 orang. Boleh lah, 4 orang tadi. Ya. Kita repeat kat Miramar nanti. Repeat di Miramar. Sebab Sam9 masih lagi kuat dekat Miramar. Tapi satu benda lah, again, yang paling akan